Selamat pagi. Nama saya Law. Hari ini saya dibenarkan untuk membentangkan satu artikel seperti yang dipapankan di slide, iaitu Material Procurement in Construction Industry Problem and Solution. Slide yang seterusnya. Isu pertama dalam artikel perolehan bahan dalam masalah dan penyelesaian industri pembinaan. Yang pertama, pembangunan produktiviti pekerja harus menjadi cabaran pertama dan kronik bagi mereka yang bertanggungjawab atas kawalan kos kemudahan yang dibina. Kedua, kumpulan yang tidak lagi mengenali pengaruh pelbagai inovasi dan ciri yang kini tidak disesuaikan dengan perubahan persekitaran telah dibenarkan keluar dari aras utama aktiviti pembinaan. Seterusnya, temuan daripada artikel tersebut. Apa yang kita dapat dalam artikel ni? Yang pertama adalah pengurusan projek yang baik dalam pembinaan masuk penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang efisien. Di samping itu, pengendalian bahan yang meliputi perolehan inventory, verifikasi toko dan servis lapangan memerlukan perhatian khusus untuk pengurangan biaya. Tambahan pula, penggunaan peralatan terkini dan strategi progresif telah buat penyesuaian borang dalam teknologi pembinaan dalam masa yang lama. Justeru, masalah kerap berlaku dalam industri pembinaan. Pelanggan mempunyai kedudukan penting untuk pemainnya. Dengan panduan kaedah perolehannya, pembeli mempengaruhi cara projek pembinaan dilakukan kerana taktik mempengaruhi bentuk sistem penyampaian projek. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Ismail. Nombor metrik F1087. Artikel yang dipaparkan sebentar tadi adalah mengenai isu social responsibility can influence employee commitment, iaitu mengenai tanggungjawab sosial dapat mempengaruhi komitmen pekerja. Yang pertama sekali ialah employee attitude and behavior can be affected from organizational culture, iaitu sikap dan tingkah laku pekerja dapat dipengaruhi melalui budaya dalam organisasi. Contohnya, budaya datang ke pejabat tepat pada masanya. Budaya sebegitulah yang akan menjadi tanggungjawab sosial untuk mempengaruhi komitmen pekerja. Yang kedua ialah good treatment is one of the social responsibility that can influence employee commitment, iaitu perlakuan yang baik adalah salah satu tanggungjawab sosial yang dapat mempengaruhi komitmen pekerja. Contohnya, layanan yang baik ataupun bahasa komunikasi yang lemah lembut. Finding from the article pula adalah yang pertama, policy have not only to be formulated, that they also have to be delivered by employee, iaitu dasar atau perancangan dalam organisasi tidak seharusnya pihak pengurusan sahaja yang tahu, sebaiknya harus disampaikan juga kepada pekerja. Dengan itu, pekerja dapat memberikan komitmen yang baik kerana sudah mengetahui perancangan dalam organisasi. Yang kedua, creating a good culture and atmosphere is a social responsibility within the organisation to increase employee commitment, iaitu menjadi tanggungjawab sosial dalam organisasi untuk membentuk budaya
dan suasana yang ceria dan selesa sekaligus dapat meningkatkan komitmen pekerja. Yang ketiga adalah justice and good treatment from the organisation is a good social responsibility for employee, iaitu keadilan dan perlakuan yang baik menjadi tanggungjawab sosial dalam organisasi untuk dipraktikkan dalam kalangan pekerja untuk memastikan komitmen pekerja tidak terjejas sekiranya wujud unsur ketidakadilan dan layanan yang tidak baik. Artikel yang dipaparkan tadi pula adalah mengenai isu bagaimana amalan kita semula dapat meningkatkan tanggungjawab sosial. Yang pertama adalah packaging and product design by considering recycling is a way of social responsibility to the environment. Maksudnya ialah sesebuah organisasi yang terlibat dalam operasi seperti pembungkusan atau reka bentuk produk perlu mempertimbangkan amalan kita semula sebagai langkah tanggungjawab sosial mereka terhadap alam sekitar. Yang kedua adalah adopt the method of disposal of good by considering recycling one of the environmentally friendly social responsibility, iaitu maksudnya ialah amalan kaedah pelupusan barang dengan mempertimbangkan kita semula adalah salah satu cara menunjukkan tanggungjawab sosial daripada organisasi yang mesra alam. Finding untuk artikel ini ialah yang pertama, organisation need to support recycling practice to make social responsibility not only for human but also for the environment, iaitu organisasi perlu menyokong amalan kita semula untuk menjadikan tanggungjawab sosial bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada alam sekitar. Yang kedua, preserving the environment by reusing recycled could make the organisation have a social responsibility to the environment as well as reducing the cost of the organisation as a result of using recycled good, iaitu dengan memelihara alam sekitar dengan menggunakan semula barang kita semula menjadikan organisasi mampu mempraktikkan tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar selain dapat mengurangkan kos organisasi menggunakan barang kita semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Daniel bin Nasharuddin. Nama metrik saya F1105. Bahagian saya ialah Code of Ethics and Purchasing. Nombor 1, Personal integrity and professionalism is all individual involved with purchasing or other procurement related. This must act and be seen to act with integrity and professionalism. Maksudnya ialah semua yang terlibat dalam urusan jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan integriti yang tinggi dan profesional. Yang kedua ialah accountability and transparency. Contracting and purchasing activities must be fair, transparent and conduct with a view to obtaining the best value. Maksudnya sepanjang urusan jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan adil, tepat dan jelas. Ketiga, compliance and continuous improvement. All individual involved in the purchasing or other procurement related activity must apply with the policy and the law. Maksudnya semua yang terlibat juga hendaklah mematuhi polisi dan peraturan yang telah ditetapkan. Keempat, confidentiality and privacy policies. Kelima, professional appearance policies. What a person wear is a part of value-based code of ethics section. Nombor 6 dan terakhir ialah consideration policies. Do not ask for extreme and excessive price reduction. Yang last kali ni bermaksud tidak wajar untuk meminta mengurangkan harga yang terlalu mendadak. Itu saja. Bahagian seterusnya ialah good practice of ethics. Yang pertama ialah respect seller. It doesn't matter whether you are dealing with the intern or junior janitor, they should all be treated with respect. Tak kira kita berurus niaga dengan sesiapa sekalipun, mereka hendaklah dilayan dengan
layanan yang sama rata. Yang kedua ialah communication effectively. Effective communication is very important to avoid misunderstanding when dealing with issue when the purchase is made. Okay. Kita hendaklah berkomunikasi dengan cara yang paling berkesan untuk mengelakkan berlakunya sebarang salah faham ketika urusan jual beli sedang dijalankan. Okay, yang ketiga, develop professional relationship. Okay, yang last sekali ialah do not make a disappointment if the reduction request is unsuccessful. Okay, jikalau permintaan untuk mengurangkan harga tidak dibenarkan, okay, kita tidaklah boleh berasa kecewa kerana itu adalah harga yang paling tetap yang kita boleh minta. Okay, itu saja. Falsifying product information. Companies often band around the phrases scientifically proven and guaranteed results. And yes, false advertising is alive and well and on your television screen. From breakfast cereals that claim to make you more intelligent to yogurts that keep you slim. While crossing the line between truth and lies often hauls in huge profits, it can, on occasion, hit the company in the proverbial gonads. Beganin Carruthers was one of the many consumers who brought a legal case against drinks company Red Bull, whose company slogan, "It gives you wings," he found misleading. Carruthers had drank Red Bull for over 10 years and had not developed wings, nor shown any signs of enhanced mental capabilities at all. Red Bull settled the class action case for $13 million in 2014, and Carruthers and Company flew happily away into the sunset. Number 2. Brand bullying. Making a product appear superior by discrediting rival products, otherwise known as brand bullying or advertising wars, is a common tactic that brushes the boundaries of ethical practice. One company simply bullies another out of the marketplace, or maybe two companies go head-to-head and toe-to-toe, battling it out for market share. Creative advertising is fun and fiercely competitive, but when brand marketers begin mocking their rival brands, we're drifting into unethical waters. Pepsi and Coke have a long checkered history in the brand warfare trenches, as do phone manufacturers Apple and Samsung. Lawsuits are uncommon with this type of practice. That's due to corporate fear of waving the white flag and admitting that they're the target of bullying. If the advertising world is like a playground, filing a lawsuit is like telling the teacher you've had your shorts pulled down. Okey, antara amalan yang tidak baik dalam video tadi antaranya ialah false information product atau dikenali sebagai kesalahan penyataan produk. Contohnya, pembeli ni dibeli sesuatu produk, contoh dia skincare kulit putih tu. Lepas tu dia tak baca apa-apa informasi, dia terus pakai. So dia pakai tak jadi apa-apa. Lepas tu dia komplain, lepas tu dia viralkan produk ni tak jadilah, tak laku. Lepas tu penjual pun rugi. Kat situ ada satu penganiayaan kepada penjual. Yang kedua ialah fixed cost, iaitu harga tetap. Sebuah syarikat, contoh dia sebuah syarikat ni dia keluarkan telefon, lepas tu dia hantar keluar dari kilang, dia hantar ke kedai retailer, ke kedai-kedai. Lepas tu kedai tu dia letakkan harga yang tinggi pada pembeli. Maksudnya dia letak harga tinggi daripada harga kilang tu untuk tujuan untuk kaut keuntungan. Jadi pembeli ni akan rasa rugi, dan ini adalah salah satu tingkah laku yang tidak baik kepada penjual tersebut.